first time aku nampak bas tak sekolah. Hanya cintaku menusuk jantungku ini, hingga rasaku memilih hatimu. Bicara hatiku, ini takkan mampu lepaskanmu dari genggamanku, meracuniku karena kau kan pergi. Hujan yang menyentuh hingga ku dengarkan hanya kamu yang aku cintai, dan membawaku berpaling darimu. Biar hanya aku yang tahu pedihnya kisah cinta kita yang diputar masa. Detik yang larut mencoba untuk merubah takdir kita, namun kita takkan bisa bersama. Hanya cintaku menusuk jantungku ini, hingga rasaku memilih hatimu. Hujan yang menyentuh hingga ku dengarkan hanya kamu yang aku cintai, dan membawaku berpaling darimu. Rasaku terbalik dengan katamu, angin lebu di jiwaku. Rasa hatiku kian merapuh. Biar hanya aku yang tahu pedihnya kisah cinta kita yang diputar masa. Detik yang larut mencoba untuk merubah takdir kita, namun kita takkan bisa bersama. Kembali bersama dengan kami dan kita tak tahu nak buka bagaimana pagi ini kerana moodnya dengan jika ini tak ada daripada Azam Shah Azam Syam dan juga Syaril Syazwani. Ya. Terima kasih, kita akan bersama dengan mereka berdua. Pagi-pagi dah tarik. Tarik mood ni. Live. Okey dua-dua okey
Gelak. Baik, jika ini inilah takdir kami berdua bersiaran bersama. Dalam MHI 24 Jun 2020 Rabu bersama dengan 3 Zulkaidah 1441 Hijrah. Selamat pagi diucapkan buat kalian semua. Harapnya semua sihat bersama dengan kami hari ini. Ya betul. Ya, betul. 24 Jun dan pastinya antara yang kerap diperkatakan adalah hari ini di tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan sekolah kembali dibuka. Alhamdulillah. Kepada pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang bakal melalui peperiksaan yang besar dan ini mungkin menjadi sebagai satu penanda araslah pada bagaimana sebenarnya sektor pendidikan terutama sektor ini untuk golongan sasaran yang lebih kecil ini untuk mereka memulakan persekolahan sebab berlaku banyak sekali perdebatan tentang bila anak-anak kita akan kembali ke sekolah. Kenapa mereka yang menghadapi peperiksaan perlu kembali ke sekolah terlebih dahulu. Ada juga yang mengatakan Julai nanti prasekolah pula akan dibuka kan. Jadi bagaimana nasib mereka yang tidak terlibat dengan peperiksaan, adakah sekolah pada tahun ini akan dibatalkan secara terus? Ini mungkin menjadi penanda arasnya lah. Ya, penanda aras untuk norma baharu ini dan pastinya apabila Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil keputusan ini untuk membuka semula sekolah hanya kepada tingkatan 5 dan juga 6, saya percaya SOP dan juga peranan ibu bapa, guru-guru pastinya telah diambil berat. Jadi katanya kali ini guru-guru memainkan peranan sangat besar dalam memastikan pembukaan sekolah ini ya. Betul, sangat besar. Saya sempatlah berbual salah seorang guru yang juga merupakan orang rumah saya lah, cikgu juga. Hari ini kembali ke sekolah. Persediaan dah dilakukan sepanjang seminggu yang lepas dan cikgu memang digabungkan kan kalau sekolah menengah ada sesi pagi dan petang, semua digabungkan masuk sekali pada waktu pagi, tak kisahlah anda petang ataupun pagi. Jadi mereka perlu mengajar kesemuanya tingkatan 5 dan tingkatan 6 ni secara bersamalah sebab kelas menjadi banyak. Bersukan lah ni, berpasukan lah. Ya, kelas menjadi banyak. Kelas menjadi banyak, jadi semua kena mengajar subjek contoh bahasa Melayu. Semua kena ajar. Satu kelas maksimumnya 20 ke 25 orang saja bergantung pada keluasan kelas tersebut. Dan kemudiannya semua cikgu ni di samping terpaksa mengajar tingkatan 5 dan 6, mereka juga perlu meneruskan pembelajaran secara dalam talian kepada yang di rumah tu. Tingkatan 4, tingkatan 3. Mereka masih lagi perlu mengajar. Ya, ada PDP berdepan secara berdepan, ada yang masih lagi secara alam maya ni. Dan dalam masa yang sama, cikgu memang kena mainkan peranan yang sangat penting sebab pelajar hanya datang, kawasan mereka adalah datang duduk di tempat duduk dalam kelas. Telah ditetapkan 1 meter ditetapkan, tak pergi ke mana-mana. Mereka tidak boleh bergerak kecuali mungkin ke tandas lah. Waktu rehat pun hanya duduk, makanan akan dihantar ke tempat mereka. Sehingga begitu sekali. Jadi kita mengharapkan ini kepada ibu bapa yang bimbang bagaimana. Tapi saya percaya dah umur 17 tahun, 18 tahun dah tahu kendiri itu kan, disiplin kendiri itu bagaimana untuk dikawal dan mengikut arahan yang telah diberikan oleh pihak sekolah sendiri. Dan diharapkan juga ibu bapa kalau yang bawa bekal tu bawa bekal lah kan, lagi mudah. Betul. Dan cikgu-cikgu pun kita harapkan untuk terus tabahlah sebab kalian sekarang ni ada juga di media sosial mengatakan bahawa anda lah frontliners di era waktu sekarang ini, fasa ini. Jadi kalian adalah harapan kita, bertabah, bersabar dengan kebiasaan baharu ini kerana ini seperti yang kita katakan penanda aras kepada kalau sektor pendidikan ingin dibuka sepenuhnya, inilah waktunya, inilah yang bakal kita lihat nanti. Baik, dan kita nak bincang lanjut berkenaan dengan pengisian MHI hari ini. Inilah takdir kami berdua. Ada rakan tugas kami di ujung sana untuk takdirnya berbeza. Takdirnya berbeza. Ditakdirkan untuk berkongsi mengenai artikel akhbar. Ya, kita terpaksa merentas set ke sana. Merentas set. Ya, saya memang tidak rela sebenarnya untuk dipisahkan, tapi disebabkan takdir saya untuk berada dekat sini, jadi terpaksalah saya berada dekat sini. Okey, baik, betul apa yang Hanif katakan tadi, hari ini merupakan hari yang pertama untuk sesi persekolahan untuk mereka yang menduduki peperiksaan besar SPM, SBM, STAM dan sebagainya. Hari ini merupakan hari untuk anda semua kembali ke sekolah dan patuhilah segala arahan SOP yang telah pun dikeluarkan, dan kita tahu bahawa ini merupakan norma baharu dan kita harus patuhinya. Dan kita tahu bahawa SOP-SOP ini ada yang mungkin rasa ianya merupakan satu perkara yang baru, tetapi mungkin ada yang dah terbiasa dengan SOP ini di sekolah. Tetapi apa yang ingin saya perkatakan dekat sini di muka hadapan Berita Harian memaparkan bahawasanya SOP ini memang telah pun digariskan kepada mereka untuk ke sekolah, tetapi sekolah boleh mengubah suainya. Pentadbir sekolah diberi kelonggaran mengubah suai beberapa aspek garis panduan pembukaan semula sekolah selagi mematuhi prosedur operasi standard SOP asas yang telah pun ditetapkan. Ia bagi
membolehkan aspek terbabit disesuaikan dengan keperluan berdasarkan persekitaran sekolah. Okey, terus saja saya nak bacakan di muka surat 4 ya. Dan SOP asas garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah telah pun ditetapkan oleh MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Kata daripada Timbalan Menteri Pendidikan 2, Muslimin Yahya kata, kelonggaran yang diberikan itu bergantung kepada kesesuaian persekitaran sekolah yang berbeza di seluruh negara. Ya, sekolah diberi kelonggaran untuk mengubah suainya, tetapi SOP asas seperti mana garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah harus dipatuhi. Dan kita pun nak tahu juga antara apakah agaknya ubah suai yang diperlukan untuk SOP ini. Antaranya sebagai contoh, aspek boleh diubah suai ialah seperti laluan keluar masuk warga sekolah ya. Laluan keluar masuk boleh diubah suai mengikut keperluan sekolah dan juga kelas. Dan selain itu, ada di setengah sekolah guru tingkatan 5 juga akan jadi guru kelas mengajar dan juga terpaksa menjaga pentadbiran kelas, tetapi mungkin boleh diubah suai ya. Dan saya nak ingatkan juga kepada ibu bapa yang mungkin ingin menghantar anak untuk ke sekolah dan sebagainya, kita perlu ingat, anda kata kalau kita dapat lihat anak kita mungkin mengalami simptom demam, batuk dan sebagainya, kalau boleh itu kita janganlah menghantar anak kita ke sekolah, takut dijangkiti kepada pelajar-pelajar yang lain pula. Okey, daripada berita harian kita nak terus saja bacakan yang menarik di harian Metro. Muka surat depan yang menarik perhatian ialah tuduhan rogol anak lelaki 54 tahun tak mengaku salah. Ini perkara yang kita rasa begitu jijik sekali untuk dikongsikan, tetapi perlu dikongsikan juga supaya ianya boleh dijadikan iktibar kepada keluarga ya. Okey, seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di sini semalam atas 3 tuduhan merogol dan cuba merogol anak kandungnya. Baru habis pantang Mei lalu. Tertuduh berusia 54 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Ainul Syahrin Muhammad. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh yang memiliki 4 anak itu didakwa merogol anak perempuannya yang berusia 21 tahun pada 30 dan 31 Mei lalu di sebuah rumah pada pukul 9 malam ya di Kanga. Dan bagi pertuduhan ketiga, tertuduh didakwa cuba merogol mangsa yang sama di rumah yang sama pada jam 9 malam 1 Jun lalu. Dan bagi setiap tuduhan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 376B dan 511 Kanun Kesesaan yang jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak kurang 10 tahun dan maksimum 30 tahun bersama sebatan. Itulah dia ya. Perkara yang kita harus elakkan. Kita tahu bahawa institusi kekeluargaan itu harus kita pupuk, tetapi ini saya rasa perkara yang tidak harus dicontohi, dan kalau boleh itu kita janganlah dibiarkan berduaan. Kalau boleh itu adalah peneman ya, mungkin ibu atau adik-adik kita yang lain. Baik, daripada perkongsian berita menarik di halaman utama Berita Harian dan juga Metro, ini satu perkongsian bingkisan akan saya kongsikan kepada anda di luar sana berkaitan dengan kedai sabun pencuci organik ya, dan laporan ini disediakan oleh Izwan Zainal. Jom kita saksikan. Melestari alam sekitar. Pendekatan kempen Kita Semula seperti barangan terpakai perlu dipupuk sejak awal lagi. Berusia 48 tahun, Klaisha Wong Mei Chin mula mengamalkan konsep Kita Semula sejak berumur 9 tahun. Beroperasi sejak 2012, anak jatim Melaka ini sanggup membuka kedai produk pencuci berkonsepkan Kita Semula biarpun sambutan kurang menggalakkan. Memang lifestyle lah. Lifestyle memang dah dari kecil dah guna pre-love. So memang tahu dah no need to buy new all the time kan. So when we have this option to buy our detergent dengan botol sendiri, memang rasa seronok lah, sebab you feel that the bottle so good condition, tak payahlah buang, boleh guna semula. Biarpun berdepan cabaran pada tahun pertama perniagaan, ibu kepada 2 orang anak ini tetap berusaha menekankan mesejnya di media sosial. Mula-mula memang payahlah, because diorang tak faham kenapa kita perlu buat benda macam ni. Dia rasa macam kerja bodoh lah, sebab you boleh recycle botol kan, ada teknik dia recycle, kenapa kita kena reuse. After a while, when people use the product, they feel good, because to us bukan sangat nak jual detergent, we giving an option to reuse the plastic bottle. Menjadi pelanggan tetap hampir 6 tahun, Hayati Ismail kerap mempraktikkan amalan Kita Semula di rumahnya.
Kalau boleh kita kurangkan pembelian botol-botol tu, saya memang selalu datang sini lah untuk refill botol saya. Ini salah satu daripada kedai yang pertama lah, kalau saya boleh kata pertama. Sekarang ni dah banyak yang mengamalkan konsep reduce, reuse and recycle, replan dengan repurpose apa semua. Dan tuan kedai ni sendiri dia memang dia sangat passionate akan konsep ini. Terletak di Damansara Kim, anak sulung daripada 3 beradik ini sering mendapat pandangan negatif mengenai kaedah bernasnya dalam memelihara alam sekitar. Kita ada organic range jugalah. So ada banyak juga. Ya, kita ada organic range untuk macam newborn yang guna cloth diaper. Ada yang ada eczema. So diorang akan pilih yang this one lah. Yang ni jimat banyaklah. Kalau organik di pasaran memang mahal. Tapi kita di sini dia lebih murah dan as long as you bawa botol sendiri. Berbaloi lah. Berbaloi, memang berbaloi. Sebab you guna konten je. Betul. Kan, you tak perlu guna plastik botol tu. Banyak juga sabun-sabun di sini ya? Ya. Lebih 50 sabun pencuci biasa dan juga organik dijual secara timbang di sini. Dan para pelanggan perlu membawa botol sendiri ya? Ya, mesti. Untuk membeli sebarang produk yang ada di sini. Saya nak sabun ni? Okey, boleh. 1 kilogram. Okey. Menurut Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, lebih 37,890 tan sisa pepejal tidak diketar semula dalam sehari akibat kurangnya kesedaran di kalangan masyarakat negara ini. Dengan tercetusnya idea seperti dipraktikkan Klaisha, orang ramai lebih cakna akan aktiviti hijau ini demi menjamin masa depan bersama. Ini antara inovasi yang boleh juga dilakukan terutamanya dalam menjaga keseimbangan alam. Pada ketika ini, satu kedai sabun pencuci organik. Anda boleh terus layari di Facebook Live kami untuk dapatkan lokasi sebenar kedai tersebut. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini, dan sekarang ini kita ingin bawakan satu topik perbincangan yang sangat penting, saya percaya, dan ianya pasti akan menjadi tumpuan kepada semua, terutamanya mereka yang sedang menyaksikan secara langsung MSI pada pagi ini, kerana ianya membabitkan kerjaya masa depan, apatah lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Jangan lupa kita masih lagi berdepan. Satu dunia sebenarnya masih lagi ada tempat yang sangat terkesan, terutamanya di belah Amerika Latin, Amerika Syarikat terutamanya. Tapi di Malaysia pastinya sekarang ini fasa pemulihan. Jadi antara yang diperkatakan adalah berkenaan dengan sektor ekonomi. Tetapi apabila ingin menjana sektor ekonomi, pastinya kerjaya tersebut yang paling perlu diutamakan, dan banyak peluang pekerjaan yang telah pun terjejas pada ketika ini. Jadi kita ingin berbicara mengenai persediaan menghadapi pengangguran dan juga bagaimana ingin menjana peluang pekerjaan yang seterusnya, dan tidak lain tak bukan kita alu-alukan kehadiran Encik Ni Akmal Afif, konsultan kerjaya ini. Kita berjumpa akhirnya di alam realiti lah. Betul. Kerana sebelum ini di fasa PKP kita berjumpa di alam maya saja secara panggilan video. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin secara permulaannya ini mungkin antara sektor ataupun perkara yang perlu dibimbangkan, merunsingkan, atau bagaimana realitinya? Alright, realiti merisaukan. Ya. Sebab dia antara yang paling tinggi kalau kita ikut data daripada Jabatan Perangkat Malaysia, dia paling tinggi sejak 1987. So in about 30 years, ini persentasenya paling tinggi lah. Tapi dulu jumlah dia 490,000 lebih, sekarang 770,000 something. Okay. So sangat tinggi, dan benda ini adalah data yang tidak termasuk setiap tahun ada graduan yang grad. Okay. 200,000 setiap tahun. Perlu ditambah lebih kurang 200,000 lagi. Dalam tempoh setahun tu dia akan bertambah dalam jumlah 200,000 fresh grad. So jumlah ini dia akan bertambah, dan itu data 700,000 adalah April. Mei, Jun belum dikira. So nak kira merisaukan, ya merisaukan. Sebab itu saya kira banyak inisiatif dilancarkan dan juga banyak bantuan dan inovasi telah dibuat. Alright. Bagaimana persediaan sebenarnya untuk kita berhadapan dengan perkara sebegini? Sebab ialah kadang-kadang kita sendiri tidak duga kan perkara sebegini, ramai sekali yang berdepan dengan pengangguran. Ada juga yang masih lagi tercari-cari kerja, berdepan pula dengan pandemik. Graduan pula yang akan masuk nanti. Mungkin ini bukan waktu yang terbaik untuk bergraduasi lah. Tapi kehidupan perlu diteruskan. Apa persediaan perlu dilakukan? Alright, persediaan yang pertama adalah bagi mereka yang
kita panggil layoff lah ataupun terima MSS ataupun VSS sebagainya. Pertama sekali perlu dijelaskan it's okay not to be okay. Saya suka guna perkataan ni. Okay. It's okay not to be okay. Yes. Okay. Benda ni dipopularkan oleh satu inisiatif oleh Talent Corp lah. Dia untuk kisah siswa, dia untuk mempromotkan kepada graduan supaya bertenang. Relax. Kita ada untuk bantu. Okay. So it's okay, kita acknowledge the problem. Kita iktiraf dulu kita ada masalah ni, and then we need to do extra effort during this difficult time lah. Okay. Waktu susah kena put usaha yang lebih. So persediaan dia pertama adalah bertenang, jangan emo, jangan termenung lama-lama, tengok langit lama-lama, jangan sedih lama-lama, bangkit terus. Itu benda pertama saya bagi tahu mana-mana. Sebab pasti akan ada yang terkejut, ada komitmen risau, gelabah dan sebagainya. Bertenang dan start terus dengan kalau mereka yang medium skill income ataupun medium skill job dengan high skill job, mereka boleh terus pergi kepada online. Resume online, job portal. Betul. Portal pekerjaan. Itu yang paling asas lah. Bagi mereka yang low skill income ataupun low skill job, contoh yang tidak memerlukan sijil khusus, sijil profesional, mereka boleh explore bidang-bidang yang iklan-iklan di surat khabar, di Facebook secara umum dan juga perkongsian biasanya benda ini dikongsikan dalam WhatsApp group, biasanya orang sebar akan jumpa. Tapi yang medium dengan high skill job biasanya dalam online portal ada. So kena upgrade ataupun kena kemaskini segera online job portal kita. Sama ada LinkedIn ke, Jobstreet ke, Monster, Grab Malaysia, Indeed, macam-macam lah. So perlu ada semua profil di sana. Perlu ada sebab dia macam kita anggap statement lah. Saya mencari peluang. Dengan ada akaun tersebut, statement dia jelas. Kita pun kalau boleh share dengan kawan, family, so mereka boleh support. Rakan-rakan kadang-kadang saya ada pengalaman kawan saya engineer dibuang kerja dalam tempoh 2 bulan, ada dapat notice period 2 bulan sebagainya. Dalam tempoh 2 bulan dia up satu status Facebook, guys aku dah kena mencari peluang baru. So dalam tempoh tersebut, dalam tempoh PKP dapat 5 interview hasil daripada kawan-kawan. So maksudnya perlu terbuka untuk memberitahu. Jangan malu, jangan rasa aku ni kena buang sebab aku tak perform, tak. Dia sebab situasi semasa. So kena jelas benda itu. Don't be afraid, jangan malu takut, just kita faham dah situasi sekarang. It's okay lah. Menarik. Dan bagaimana sebenarnya, sebab kita nak cerita mengenai keadaan sekarang. Kalau dulu ramai yang katakan mungkin golongan belia muda ni yang mudah untuk bertukar kerjaya kerana mereka masih menyesuaikan diri dengan keadaan, mencari pekerjaan yang sesuai dengan kehidupan, passion dan sebagainya. Sekarang ni mungkin zaman berbeza, kita tidak boleh terlampau berfikir berkenaan dengan passion. Sekarang mungkin lebih kepada apa yang ada, kita ambil dahulu. Bagaimana ingin mengubah mentaliti mereka yang mungkin dah melebihi umur 30 tahun sebegitu? Baik, menarik daripada Tuan. Kita sentiasa diberitahu kerja dalam benda yang kita minat, maka kita seolah-olah tidak bekerja dalam hidup. Tidak bekerja sehari pun. Kita buat benda kita suka. Betul. Tetapi realitinya bukan 100% macam tu. Kita kena akui benda tu. Mungkin 3 tahun pertama kerja dalam bidang yang kita tak enjoy sangat pun. Tetapi kita kata boleh pergilah. After that 3 tahun tersebut, baru kita explore, cari bidang yang memang kena dengan minat. So dia ada satu tempoh yang kita kena bertahan, absorb ataupun terima saja demi untuk dapat skill dan pengalaman. Selepas tu baru kita cari yang sesuai. Especially waktu sekarang lah, terutama waktu sekarang. Iaitu waktu terdesak, memerlukan pendekatan yang agak terdesak. Betul. So sekarang susah, perlu diakui, limited job, sebab itu banyak inisiatif. Gig ekonomi pun jadi peluang yang bagus. Keusahawanan satu peluang yang bagus. Kemudian mungkin sekarang dibuka kontrak job ataupun freelance job, ataupun kerajaan kita sebut sebagai PSH, pekerja sambilan harian. Betul. Freelance pun banyak, contoh di overseas sudah perkara biasa, remote job, dan sekarang ada satu platform dibuat oleh Seedlab kerjasama dengan Petronas, iaitu dipanggil sebagai Ignite. Saya mau izin sebut di sini. Saya tengok dan dia ni sangat bagus. Kerja marketing, kerja coding, programmer, software, macam buat secara remote, dia ada KPI dan timeline yang kena capai, dibayar. Tetapi secara freelance lah. Freelance. Buat dekat rumah ke, nak peluang masuk office mungkin sekali seminggu, tengok requirement dia. So ini adalah option yang bagus. Tapi mungkin ada yang bertanya job stability ataupun job safety di situ kan, sebab kita ada komitmen, ada tanggungan. Sebab dah 10 tahun, 15 tahun terbiasa dengan adanya gaji setiap bulanan, KWSP, so bagaimana tuan? Okey, baik. Bantuan banyak di luar. Pertama, bantuan untuk kesihatan mental ada. Kedua, bantuan AKPK pun buka, iaitu bantuan kewangan. Mungkin perlu strukturkan balik kewangan. Perlu kurangkan komitmen. Mungkin cita-cita tahun ni nak upgrade MPV contoh. Dulu. Betul. Kad kredit juga ni. Kad kredit mungkin banyak. So kita hold kad kredit, kita jimat sikitlah dalam fasa sekarang. Kita save cash sikitlah. So mungkin pensurutan itu perlu.
dari segi komitmen kita tak boleh nak kata separuh, tak boleh nak kata ikat perut terus, tak. Tapi dari memerlukan penstrukturan kewangan. Tak boleh dinafikan. However, untuk kata selamat untuk buat kerja macam tu, saya sebut gig ekonomi buat masa sekarang untuk dijadikan karier yang berpanjangan. Mungkin kita tak nampak jalan lagi. Untuk jangka pendek, untuk income replacement sementara boleh, tak ada masalah. Tapi dari segi career growth dia belum menjanjikan, tak nampak jalan. Sebab itu dari segi contohlah rider sekarang ada protection. Sebenarnya tak ada sebenarnya. Sebab itu kerajaan menyarankan ada perlindungan sosial sebagainya. EIS usahakan, Talent Corp KRI buat research, Khazanah Research Institute buat research supaya lindungi golongan ini sebab dia semakin berkembang sekarang. So dari segi security saya pun pemerhatian bacaan. Untuk jangka panjang, ya kita kena akui dia belum ada jalan, kita tak nampak. Tapi as time goes by, gig ekonomi jadi pilihan. Generasi 30 ke bawah belia, 29, flexibility cara kerja yang macam tu lebih digemari sebenarnya. Survey daripada SWTS KRI menyatakan jenis environment ataupun suasana kerja yang sangat fleksibel, duduk office tapi kita ada timeline, tak payah masuk office, fleksibel ni sangat-sangat digemari. Sehingga kan bila buat survey kepada orang yang sudah bekerja, hampir separuh yang kata mereka memang ada niat nak berhenti cari kerja macam tu. Adakah ini boleh kita tafsirkan juga sebagai one way forward kepada peluang kerjaya di Malaysia sebenarnya? Environment di Malaysia ni, suasana di Malaysia bekerja sebegitu? Saya puji dari inisiatif daripada PNB lah. Dia menjadikan WFH, work from home adalah satu pilihan yang tetap. Okey. Bermula dari PKP ni? Bermula dari PKP. PNB telah isytiharkan sampai hujung tahun nak WFH ataupun dia adalah permanent option disebut. So itu adalah satu inisiatif kita. Biasanya JLC ni, bila JLC yang besar buat macam tu, dia akan menggegarkan syarikat lain lah. Betul. Biasanya MNC, multinational company yang membiasakan budaya-budaya macam ni, sebab budaya overseas dia bawa kan. Tapi bila JLC buat, dia macam, oh wow, orang buka mata. So moga-moga banyak juga option begini diberikan kepada syarikat-syarikat lokal. Ya tuan. Dan yalah, banyak sekali perbincangan yang kita dah berikan dan ini mungkin boleh membuka mata kepada mereka yang sedang mengalami masalah sebegini. Bagaimana ingin mengubah mentaliti kebiasaan kita yang lama dah biasa bekerja mungkin dari 9 ke 6 petang, 9 pagi ke 6 petang, dan sekarang mungkin kita perlu menghadapi fasa baru. Sebab sekarang ni apa yang kita nampak, tak tahu kalau tuan perasan atau tidak, kebanyakan mereka mula menceburi bidang perniagaan. Nampak okey, sebab untuk menampung perbelanjaan harian masuk ke bidang perniagaan. Apa sekalipun peluang yang ada masuk ke bidang perniagaan. Bagaimana ingin mengubah mentaliti sebegini supaya kita boleh fokus dan kekal selamat di masa depan? Okey, baik. Saya kira keadaan semasa dia telah paksa orang untuk cuba perkara baru. Orang kata dah terdesak baru kena buat. Betul. So bila buat baru kita tahu, oh boleh rupanya. Dan bisnes ni bukanlah kalau tuan-tuan, cik puan tak yakin, buat sebagai side income. Sambil-sambil dulu. Sementara ada kerja, cari kerja macam biasa, tapi pada masa yang sama waktu pukul 5 sampai pukul 7 contoh, pukul 8 sampai pukul 10, buat kerja yang kita boleh jana income, berniaga ni. Sebab option itu sangat banyaklah. Kalau nak kosong risiko, affiliate, dropship. Tak perlu pegang produk, tak perlu pegang apa, just tolong promote. Itu paling basic. Dan sekarang kita banyak, kalau saya dalam grup FB, suami masak hari ni. Suami masak apa hari ni? Suami masak apa hari ni? Siap ada jual apron ni. Apron lagi. Betul. Okey, baik. Ada orang yang berniaga aiskrim, ambil resipi kat situ, berniaga ayam madu, kongsi, dia macam, dah start. Which is, dia satu benda yang bagus dan saya nak kata, kalau anda rasa tak selamat, tak ada masalah, mulakan sebagai sampingan. Bukan sebagai core business dulu. Sebab iyalah kita faham, biasanya yang umur 30 ke atas, kita dah terbiasa. So, nak explore benda tu, dia akan mencabar sikit lah. Kecuali belia, dia free to go lah. Especially bujang. Bujang, kelang kelibuk jatuh balik pun boleh pergi mak ayah dia lagi, contoh. Atau ada family terdekat boleh bantu. So untuk yang mereka ada komitmen, they have a certain limitation lah. Apapun inisiatif kerajaan sangat banyak ingin saya kongsi dengan izin tuan. Daripada penjana sangat banyak peluang yang perlu diambil. Dana sangat banyak dilaburkan. Contoh untuk Bumiputera, MARA, PUNB, tolong explore, pergi ke sana. Dia bukan setakat bagi dana, dia bagi coaching, dia bagi ada, kalau InScan ada business mentor, business counselor. So kena dapatkan bantuan mereka. Anda nak start startup, ada dana. Nak bina dalam agripreneur. Dalam pertanian ada dana 20,000 untuk beli contoh haiwan ternakan, buat tanaman, biji benih sebagainya, semayan baja. Benda tu disediakan. So kena explore bidang-bidang ataupun bantuan-bantuan daripada penjana. Tolong pergi visit je website mereka lengkap dengan agensi mana terlibat, laman web pautan, tolong pergi je. So inisiatif ini perlu diambil. Bersama juga dengan mereka yang hilang kerja, ada juga inisiatif latih, iaitu sebagai upskilling, kemahiran. Kemahiran ni satu jumlah yang sangat besar, saya kira 2 bilion untuk
peningkatan kemahiran. Okey. Daripada MDEC digital sampailah SIDC kepada kewangan sampailah kepada college community, HRDF sebagainya. Dana itu ditabur banyak untuk upskilling. Dan upskilling ni dia bukan sekadar latih tapi dia beri job placement untuk tempoh 8 bulan, 6 bulan supaya nak kurangkan jumlah pengangguran tadi. Pada masa yang sama apapun beri skill. penjana tersebutlah Penjana ada tersebut. inisiatif sendiri. Betul. Okey, baik. Banyak sekali perkara yang ingin dikongsikan dan pastinya mungkin kita boleh panjangkan lagi perbincangan ini nanti. Apapun terima kasih kepada Tuan Nik Akmal Afif, konsultan Kerjaya, boleh terus mencari dan dapatkan nasihatlah kepada Tuan Nik Akmal Afif. Okey, kita nak teruskan perkongsian di MSI. Sekarang ini kita ingin bawakan satu perkongsian yang sangat menarik juga. Ini satu inisiatif sekumpulan anak muda berkenaan dengan usaha untuk menarik orang ramai kembali kepada budaya membaca dan ini dinamakan sebagai Bas Tak Sekolah. Satu inisiatif menarik, sama-sama kita saksikan. Jom. Luarannya kelihatan seperti bas sekolah lama. Tapi ia adalah sebuah bas yang diubah suai untuk dijadikan perpustakaan mini serta kedai buku bergerak. Terletak di Seksyen 15 Bandar Baru Bangi. Zulhimi Daud atau Mesri dipanggil Cikgu Zul antara tulang belakang yang menjalankan perniagaan ini sejak 5 tahun lalu. Idea bas tak sekolah datang secara spontan sebenarnya. Biasa kita nak nama yang agak catchy, yang senang orang ingat dan kebiasaannya bila bas, orang akan ingat bas sekolah lah. Dan kita datang dengan idea bas tak sekolah. So, dan alhamdulillah benda tu menjadi dan orang sentiasa ingat. Sentiasa orang kalau nampak, takat gambar, ingat, balik bercakap di social media dan kita pun mendapat benefit daripada situlah. First time aku nampak bas tak sekolah. Biasa aku nampak bas sekolah, ini bas tak sekolah. Keunikan bas ini mendapat perhatian di media sosial. Rata-rata orang ramai tertarik akan keunikan serta teruja akan kewujudan idea kumpulan usahawan muda ini. Hasil inovasi dan kreatif sekumpulan anak muda yang mahu mendidik masyarakat untuk membaca kini menjadi perhatian masyarakat sekitar. Dan saya difahamkan sendiri oleh Cikgu Zul, dia mengekalkan keadaan asal bas ini kerana tidak mahu mengubah keaslian dan identiti bas ini sendiri. Cikgu Zul? Semangat serta kesungguhannya yang mahu memupuk kembali sifat membaca kepada masyarakat adalah antara satu sebab yang mendorong usaha anak cantik polis ini diteruskan. Salah satu inisiatif kita untuk buat buku tak sekolah adalah salah satunya untuk menarik orang yang tidak membaca langsung. Bukannya kita nak menarik orang yang sudah membaca. Orang yang sudah membaca, dia akan mencari bahan-bahan bacaan yang lebih mendalam. Faham? Dia tidak akan mencari buku-buku yang independen sebegini. Dan kita nak menarik orang-orang yang tidak membaca langsung. Dan kita terbitkan buku-buku yang menarik mereka untuk mereka mula membaca tu. Dan kita bawa bas ni sebagai satu perpustakaan mini, kita bergerak pergi mencari pembaca-pembaca. Rata-rata pelanggan yang mengunjungi bas ini teruja akan konsep diberikan. Secara tidak langsung, ia boleh menarik minat membaca dalam kalangan khalayak. Kita tertarik lah. Tengok, apa ni bas mini wilayah tiba-tiba ada kat sini. Dan dia tak bagi gambaran pun dia sebagai kedai buku. Tapi bila kita tengok dalam tu ada buku, jadinya dia menarik minat kita lah. Nama tu sendiri dah menarik, tak perlu physical bas, tapi nama tu sendiri bas tak sekolah. Usaha tidak pernah memungkiri hasil. Diharapkan hasrat murni Cikgu Zul dapat diteruskan demi memupuk masyarakat yang capna dengan ilmu pengetahuan. Sangat unik ideanya, namanya pun dah kira istimewa juga, bas tak sekolah. Itu antara langkah positif yang telah dilakukan oleh individu ini. Pun kita ucapkan tahniah dan juga selamat ke Maju Jaya kerana memberikan sangat-sangat usaha yang positiflah kepada orang ramai kan. Baik.
Kita teruskan pengisian MHI hari ini. Ini yang berlaku sekarang ini antara norma baru juga kita. Kalau nak pergi mana-mana pun, ini antara langkah SOP-nya perlu ada kan QR code tu nak masuk kompleks membeli belah, nak pergi kedai makan dan sebagainya kena ada kan benda tu. Jadi sejauh manakah ini selamat digunakan, terutamanya data peribadi kita. Kan sebelum kita masuk kita letak nama, nombor telefon. Kadang-kadang nombor telefon pun sekarang ni kita nak transfer duit pun boleh guna nombor telefon je dekat orang. Tak perlu akaun bank. Jadi kita nak tahu selamat atau tidak. Kita nak bersama dengan Cik Siraj Jalil, merupakan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya rasa ini antara tajuk menarik juga. Kan? Sebab ini dah menjadi sebahagian daripada rutin kita juga. Nak pergi mana-mana pun. Itu kita kata SOP barulah. Norma baru. Norma baru. Okey, disebabkan pandemik COVID-19 ini. Kita nak tahu bagaimana sebenarnya sebab langkahnya adalah untuk mengekang penyebaran wabak ini. Jadi kita nak tahu melalui sistem ini bagaimana ia boleh mengekang penyebaran wabak dengan kita tahu kedudukan orang tu kat mana kan. Okey, boleh ceritakan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi berkenaan aplikasi yang diguna pakai oleh rakyat Malaysia hari ini dalam kita melawat sesebuah premis. Khususnya shopping mall ataupun mana-mana bangunan lah, termasuk bangunan kerajaan, termasuk media prima sendiri. Jadi saya nak masuk tadi pun kena scan QR code. Kan? Jadi tujuannya sangat baik dan tujuan dia adalah untuk membantu pihak kerajaan dari sudut Kementerian Kesihatan sendiri dan Majlis Keselamatan Negara untuk mengekang ataupun untuk membantu membuat tracking, mengesan sekiranya berlaku sesuatu insiden. Keseluruhannya sangat baik. Namun begitu, bila perkara ini melibatkan data peribadi, ada sedikit perkara yang perlu diambil titik berat oleh pengguna itu sendiri. Misalnya, kerajaan telah mewujudkan MySejahtera, yang mana tracking sistem yang cukup bagus. Tapi pada masa yang sama, ada lagi pihak-pihak tertentu yang membuat sistem sendiri. Ada yang guna Google Form, ada yang guna sesetengah shopping mall membuat aplikasi sendiri. Ada setengah sehingga kepada tulis di buku. Maklumat yang nak diberikan sepatutnya dalam membantu dari sudut COVID-19 adalah memberi maklumat yang penuh. Contohnya nama penuh, nombor telefon dan juga nombor IC misalnya sebagai contoh. Akan tetapi disebabkan data peribadi yang boleh disalahguna pakai, yang paling penting untuk diberikan maklumat untuk mengesan adalah nombor telefon. Dan bukanlah nama penuh. Sebab sekiranya berlaku insiden, pihak kerajaan akan menghubungi, bukan melalui nama penuh, sebaliknya melalui nombor telefon yang diberikan. Jadi untuk membantu pengguna di luar, untuk faham bila memberikan maklumat QR code, tidaklah perlu memberikan nama yang penuh sepenuh-penuhnya, nombor telefon dan juga nombor IC serta kadang-kadang dekat buku tu kena tanda tangan. Tidak perlu sebenarnya. Yang perlu untuk tujuan itu, COVID-19 adalah untuk pihak kerajaan menghubungi sekiranya berlakunya insiden. Jadi apa yang penting? Nombor telefon dan nama pendek ataupun nama samaran. Cukup di situ. Dari sudut itu akan membantu pihak kerajaan. Tapi dari sudut kalau kata nak kena ada awal-awal diperkenalkan aplikasi ini, ada yang minta nombor IC. Kan? Jadi kalau sekarang ni ada lagi minta nombor IC, kalau boleh tak payah isi terus. Tapi kalau misalnya dalam sistem tu dia kata okey, tiga data utama diberikan, nama, nombor telefon, nombor IC. Kalau kita letak kan tak boleh nak submit. Dia sekarang ni saya rasa dah tidak banyak yang rasanya susah dah nak jumpa yang minta nombor IC ni. Biasanya email ataupun nombor telefon. Maknanya kalau macam tu lebih baik tulis nama kat buku. Kalau sekiranya dia minta seelok-eloknya pergilah kepada buku opsional yang lain. Tidaklah perlu sehingga nak kena isi nombor IC. Sebab dari sudut internet ni, apa saja yang berlaku di internet dia dah tak ada privacy. Kan? Dan bila kita bagi saja apa dalam ruang internet ni, dia memang mudah untuk disalahguna, digodam dan sebagainya. Dan dari sudut aspek ini dah mula ada setengah pihak yang mengadu di Persatuan Pengguna Cyber. Maklum saya terima banyak SMS marketing. Dan biasanya pack of data ni digunakan dalam sudut marketing yang pelbagai. Contohnya orang ni kerap pergi ke kedai pets sebagai contoh. Dia selalu check in kedai pets. So data tadi mungkin dijual, dapatlah SMS berkenaan produk-produk pets sebagai contoh. Ataupun dia kerap pergi
ke hardware. Jadi dia dapat iklan berkenaan hardware sebagai contoh. Jadi itu tujuan data yang nak dijual ni dalam pasaran gelap sebagai contoh. Ya. Maknanya nama penuh dan juga nombor telefon tu pun saya rasa antara dua data yang penting juga, sebab saya baru tahu juga bahawa dengan menggunakan nombor telefon saja kita boleh nombor telefon tu penting. Sebab nak sekarang ini dah boleh guna nombor telefon je nak transfer duit, katalah Siraj kan. Saya tak tahu nombor akaun, saya tahu nombor telefon awak, saya boleh masukkan duit melalui nombor telefon awak. Betul, orang masukkan duit bukan isu. Kalau orang keluarkan duit daripada akaun kita memang bermasalah. Dan antara solusi lain sebenarnya, kerajaan dah wujudkan satu aplikasi yang baiklah bagi kita, dan tujuan aplikasi itu dibuat adalah untuk mengekang COVID-19. Bukan dengan mereka ni membuat aplikasi yang pelbagai lagi untuk tujuan mengambil maklumat. Maknanya sekarang ni tak ada pemantauan. Bukan centralisation. Maknanya centralisation of MySejahtera tadi, maknanya diwajibkan sepatutnya. Tapi kalau setengah, bukan orang lain, saya sendiri pun pergi ke mana-mana tempat pun banyak. Di kawasan Selangor sebagai contoh. Saya tinggal di Putrajaya. Saya pergi ke Selangor, di shopping mall A, dia sendiri, sistem shopping mall tu sendiri. Pergi ke setengah kedai runcit, pakai Google Form pun ada. Jadi macam mana kerajaan nak track menggunakan kaedah yang sedia ada, sedangkan pelbagai tempat tu menggunakan kaedah yang pelbagai. So bila berlaku, jadi rantaian tak terputus juga. Kan sepatutnya diwajibkan semua menggunakan, sebagai contoh ada MySejahtera. Gunakan MySejahtera semua sekali. Tapi matlamat tu saya nampak tak tercapai. Mungkin matlamat mereka adalah ini SOP je. Betul. Perlu ada sekian-sekian kita lakukan, sebab bila kita dah masuk kompleks membeli belah utama, depan pintu dah satu. Nak masuk kedai beli tudung, QR code di sini pula. Betul. Dia balik kepada asas kenapa buat QR code tadi. Yang mula-mula diperkenalkan adalah MySejahtera oleh pihak kerajaan di bawah MOSTI. Tujuan aplikasi tadi adalah untuk membuat tracking, mengesan sekiranya berlaku insiden kalau ada kluster COVID-19. Jadi sekiranya mereka mewujudkan pelbagai aplikasi dan tidak dihubungkan di bawah satu payung, jadi apa gunanya sekiranya adanya pihak-pihak tertentu membuat aplikasi tadi dan dia tidak berhubung dengan pihak pusat dan tidak connected. Jadi dia hanya sekadar tempat SOP tapi tidak membantu mengekang insiden ini. Baik. Pendapat Siraj sendirilah. Dalam keadaan isu ini, apa yang perlu dilakukan untuk satunya tercapai objektif dan juga tidak ada isu godaman mengenai data pribadi individu? Dari sudut penggodaman ni sangat subjektif. Dia back to basic. Data pribadi kita ni kita sendirilah yang bertanggungjawab. Bukan sepenuhnya kepada pihak kerajaan. Dari sudut pihak kerajaan ni kita ada Jabatan Perlindungan Data Pribadi yang mana peranan mereka bekerjasama dengan agensi lain seperti Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, kita ada Polis Diraja Malaysia dan sebagainya. Tapi akta itu di bawah Jabatan Perlindungan Data Pribadi. Tanggungjawab kita adalah supaya tidak kalau boleh tempat tu elakkan bagi maklumat yang sebenarnya, elakkan. Maknanya dari sudut samaran. Cuma dalam isu COVID-19 janganlah bagi nombor telefon palsu sebab orang tujuannya adalah untuk berhubung dengan kita sekiranya ada berlaku di tempat itu. Kita masuk di shopping mall A sebagai contoh. Di shopping mall A itu ada kluster. Jadi pihak kerajaan senang nak berhubung dengan kita. Maklum di sini ada isu dalam 3 hari berkenaan ada berlakunya jangkitan COVID-19. Jadi pihak kerajaan nak berhubung dengan kita. Kalau bagi maklumat nombor telefon yang palsu tak dapat dihubungi. Tujuan data pribadi tadi kita nak elakkan daripada bagi keseluruhan perkara yang sebenar adalah daripada maklumat-maklumat kita yang lain digodam. Sebagai contohnya pihak perbankan. Kita bagi nombor IC kita, bagi nama penuh kita, bagi nombor telefon kita. Jadi dia dah dapat sebahagian daripada maklumat untuk diakses kepada sistem yang lebih sensitif ini. Kan? Jadi pengguna kena peka, pendapat kami daripada pihak Persatuan Pengguna Cyber, nama penuh tidak perlu. Yang penting tu nombor telefon. Sekiranya dia di situ. Kecuali MySejahtera. Sebab sistem tu dah decentralized sebuah kerajaan. Dan sebelum kita nak check in pun kita dah memberi maklumat kita sendiri sebelum kita berdaftar dalam apps. Jadi itu di bawah tanggungjawab kerajaan. Sepenuhnya melindungi maklumat kita. Maknanya itu tanggungjawab pihak kerajaan. Tapi di bawah sekiranya mereka pihak-pihak tertentu membuat aplikasi sendiri, tanggungjawab itu juga di bawah tanggungjawab mereka melindungi.
dan sejauh mana integriti mereka menjaga maklumat kita tadi. Betul. Okay, sekiranya ada berlakunya kalau mereka menonton ni kan, yang seperti mana Encik Siraj cakap tadi, pengodaman dan sebagainya, bagaimana mereka perlu menghubungi? Di pihak Persatuan Pengguna Zakat, kami hanyalah sebuah NGO, kita bukan badan kuasa. Cuma kami lebih mudah dicapai lah di laman web www.cyberconsumer.com/aduan ataupun nak mudah boleh hubung di Facebook kami, ada link to WhatsApp, boleh WhatsApp dengan pihak Persatuan Pengguna Cyber. Boleh maklum, tanya pendapat sekiranya berlaku sekian-sekian. Alert dengan isu hari ini, data kita menjadi target untuk pihak-pihak marketing, buat pemasaran di luar untuk berhubung kita melalui targeted place yang kita pergi. Ada juga yang letak manual tu pun, tulis nombor telefon kat situ, dia teks kita pula. Saya ada saranan Good sebenarnya. morning. Ada saranan pada pihak kerajaan. Sebab di pihak persatuan, kita melihat pihak kerajaan sebagai contoh Jabatan Perlindungan Data Pribadi. Nama dah cukup gah jabatan, tapi terlalu kecil. Bagi pihak kita ni, data pribadi hari ini adalah benda yang isu utama. Sebab semuanya dah pergi ke digital dan pihak kerajaan dalam proses nak membuat digitalisasi kepada semua industri. Tapi sekiranya jabatan ini tidak dikembangkan sekembang-kembangnya, dia akan memberi masalah yang lebih teruk di masa hadapan. Sebab data pribadi sangat kritikal dan kita bertanggungjawab terhadap data itu, dan sekiranya melibatkan pihak-pihak lain juga perlu bertanggungjawab terhadap data pribadi. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Siraj Jalil, merupakan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Ingat apa yang telah dikongsikan pada hari ini, kita ada alternatif dan seperti mana yang telah dikongsikan oleh Siraj sendiri. Jadi sebenarnya melihat bagaimana integriti pihak tertentu dan juga diri kita mengetahui apa yang patut kita dikongsikan bersama kepada mereka. Baik, sepatutnya kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan dua jejaka ini, inovasi pakaian. Katanya pakaian terpakai semuanya dilakukan, buat beg, buat baju. Kita nak bersama mereka selepas ini. Semuanya di MHI. Nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Saya nak pergi beli baju. Beli baju? Ada baju baru ke? Tapi lawa ni, beg ni. Lawa, Mana dapat? Tolong belikan. Siapa yang jahit? Tak tahu lah siapa jahit. Okey ni. Okey, kita dah bersama dengan dua jejaka ini. Dua sahabat lah, baik. Sahabat baik ni. Sebab dah buat bisnes bersama kan. Muka pun lebih kurang Bukan dia. Okey, Muhammad Haris Hasmadi dan juga Abdul Muhaimin Abdul Hadi. Kita dah kena jaga jarak juga ni. Saya kat sini lah. Boleh ke? Ni kan orang marah. Jadi mereka ni memang kreatif ni kan. Ini mereka ni mencari pakaian yang mungkin, yelah, kita tahu bahawa kadang-kadang kita ni sayang pakaian kita ni, Fariha. Kadang-kadang kita nak buang sayang, nak bagi orang pun sayang. Tapi mungkin kita boleh inovasi pakaian kita tu, kita boleh potong-potong jadi beg. Macam mereka ni lah kan. Okey, jadi sekarang ni tengah buat proses apa ni? Ni nak sambungkan lah. Tu asalnya apa tu? Asalnya apa? Ni daripada blouse. Blouse apa pula awak ambil? Lepas tu nak jadikan beg. Selain daripada beg, apa lagi yang boleh kita inovasikan ni kat sini? Kita dapat beg, lagi apa lagi? Ada pouch, ada bekas pensel. Okey, asalnya kenapa banyak sangat baju Ke macam mana? Mulanya memang banyak baju. Betul. Kain pun cantik-cantik kan. Kita rasa sayang nak buang. Nak bagi orang pun tak tahu nak bagi siapa. So, kita orang decide jadi beg lah. Tapi memang you all berdua memang pandai menjahit? Dia seorang je sebenarnya. Kalau tengok ambil fashion dekat UiTM. Jadi memang basic tu dah tahulah macam mana cara nak menjahit apa semua kan. Tapi inovasi untuk membuat pakaian terpakai jadikan beg apa semua ni macam mana idea tu? Idea tu datang daripada dia lah sebenarnya. Dia sebab dia tahu saya boleh menjahit. So dia cakaplah dekat saya, boleh tak buatkan tote bag dekat dia. Sebab tote bag ni macam sinonim lah dengan student kan. Sebab senang. So mula saya buat. Lepas tu dia post dekat Twitter. So macam ramai pula nak. Ramai pula yang tanya, beli dekat mana, buat sendiri ke apa. So start daripada situlah kita orang buat lagi. Baik, mendapat respon yang baiklah. Sekejap, ini menariknya Fat. Okey, jom. Luak siapa ni? Ni saiz berapa pinggang ni? Cuba. Faris, luak awak ke Faris? Ni betul-betul ni. Macam mana kalian berdua mendapatkan inilah
seluar baju yang terpakai? First batch tu memang baju dan seluar saya sendiri. Lepas tu kita orang jual. Lepas tu kita pergi bundle lah cari material. Tapi since PKP hari tu, sebab since bundle banyak tutup kan. Betul. Family and friends lah yang banyak bagi material. Yelah, sebab PKP bundle tak buka semua kan. Tapi niat nak berjahit tu, tangan tu dah goyang lah tu. Nak jahit apa kan, tak ada pakaian kan. Terpaksalah gunakan keluarga punya pakaian ni. Baju ni cantik lagi. Ini. Baju ni cantik lagi. Ni baju apa asal ni? Perempuan lah. Ini tengok ni cantik. Kebaya sebenarnya. Kebaya? Ni kebaya yang dah terpakai? Baju siapa ambil ni? Arwah nenek sebenarnya. Arwah nenek. Kalau saya sabar awak ini cantik lagi. Ya Allah, baju arwah nenek. Tapi minta izin. Mak awak tahu tak? Tahu. Memang dia orang bagi. Ini tak payah jual lah kot, simpan kot. Okey, contoh kalau beg yang macam ni kan. Macam mana untuk kita nak nilai harganya macam mana? Kita orang jual RM20. Semua? Ni pun RM20? Semua tote bag kita RM20. Ni jual ke tak? Jual. Tapi ni arwah nenek takkanlah RM20 kan? Lebih sikit lah. Ni simpan untuk saya tau. Okey, jadi respon daripada kawan-kawan dekat you memang akan beli. Jadi ada tak macam pelanggan-pelanggan yang jauh mungkin nak dapatkan ni inovasi pakaian-pakaian awak ni? Ada sebab kita orang post benda ni mostly dekat social media. So kawan-kawan apa semua diorang akan repost lah selalunya dekat Twitter, Instagram. So kita orang akan post bag ni dekat Instagram Hashadi. Lepas tu diorang akan tanyalah boleh tak buat bag. Kita orang akan tunjuklah material ke apa ke ataupun yang dah siap. Jadi contoh-contohnya boleh tengok dekat Instagram ni lah kan. Seperti mana yang kita dapat saksikan sekarang ni. Kalau tengok kualitinya macam mana? Macam nak memilih material tu bagaimana? Biasanya kita jual yang dah siap lah. Tunjuk yang dah siap. Sebab kalau nak tunjuk material tu susah. Kadang-kadang orang banyak demand apa kan. Tak, boleh nak cari colour yang sebab kita orang pun pilih material dekat macam kita orang cari tu pun material yang random lah. Maksudnya kita pun tak tahu apa yang kita orang dapat. Dia jaket bandel kan? Pada blazer. Kan? Dia macam orang cantik. Baju cantik. Kalau kita tengok yang mereka yang pandai ada bakat menjahit tu mungkin rasa macam senang je lah. Mungkin macam mata boleh buat lah. Tapi kalau macam kita ni mungkin payah, susah. Berapa lama masa yang diperlukan contohnya nak menjahit ni? Contohnya beg besar macam ni. Berapa lama masa yang diperlukan? Ni macam susah sikit nak buat. Kalau beg besar macam ni, kalau dah tahulah maksudnya kita dah tahu nak buat saiz apa semua. Ambil masa dekat setengah hari jugalah nak jahit. Sebab daripada potong ke jahit lah. Sebab ambil masa juga nak potong kain tu apa semua kan. Sebab lagi satu, material ni dia sebab daripada pakaian terpakai. So kita tak kena betul-betul tengoklah nak ambil dekat mana, bahagian mana, button ke apa semua. Sebab kalau salah potong, kain tu dah rosak. Maksudnya dah dia design tu akan jadi lain lah. Macam tu. Haris, kalau macam Mohaimin menjahit, awak bagi idea jugalah. Ada ke? Betul, social media memang saya lah yang post. Yang pegang. Caption. Ni sesuai ni untuk Hanif boleh Nif. Tapi sini Nif. Banyak model bag lah. Model. Banyak, kita orang banyak. Kepaya tak boleh. Daripada ni lah banyak material lah, daripada batik, ada kain sweatshirt, seluar jeans. Jadi sekarang ni banyak masa yang terluang sebab belajar di universiti sudah pastinya balik di rumah masing-masing kan. Pembelajaran tidak ada di U. Jadi mesti banyak masa yang digunakan. Jadi dalam masa satu hari tu mungkin boleh menghasilkan berapa banyak pakaian ataupun beg ke? Macam mana? Dalam satu hari tu kalau macam dah boleh dah start pada potong apa semua tu sehari boleh dapat dalam 3, 4, 5 macam tu lah. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Sebab setiap material ni kita treat dia berbeza lah. Macam ni mungkin kain dia dah memang tak ada apa sangat. Kalau yang lembut sangat susah tak? Agak lah. Kan? Tapi macam ni kan sebab jeans, so kita nak kena tengoklah kat bahagian mana kita nak ambil. Lepas tu kita kena cantumkan apa semua. Macam ni dia lebih senang sebab terus ambil je potong daripada ini kemeja. Ni blouse. Ni blouse. Ada tak kalau macam katalah saya kan nak bag macam bagi design sendiri. Boleh. Itu charge lain lah. Berapa kalau nak design sendiri? Custom 30 custom 30. Bag besar tu kita jual 60. Yang besar ni?
Faris punya tadi. Kenal ke Faris? Okey. Jadi siapa tak kenal? Dia popular lah. bergantung kepada saiz lah kan, harga tersebut. Macam contoh Fariha ataupun kita yang nak custom tu, kita boleh bawa kita punya pakaian sendiri boleh. Selalunya So potong ke apa ke? Menarik. Boleh juga. Boleh juga lah kan. Fat, menarik Fat dalam ni. Ada berapa banyak ada ni poket. Poket dia kat sini. Ke boleh terbalikkan juga? Tak. Yang tu untuk dia punya apa ni? Yang ni dalam ni boleh isi barang. Oh, ada lagi. Boleh lagi. Oh, macam Oi. ini sesuai untuk siapa ni? Siapa nak pergi mana ke? Balik kampung mungkin ni. Custom, orang request. So memang dia nak macam tu. So kita ikutlah apa yang dia nak apa semua. Barang apa yang dia nak letak. Yang menjadi pilihan pembeli kebanyakannya yang denim lah. Material denim. Denim. Sebab sebelum ni kita orang buat start mula-mula tu daripada kemeja. Lepas tu bila dah kata Haris lah dia suka explore kan. So dia kata kat saya boleh tak guna jeans, boleh tak guna blazer. Lepas tu saya tak boleh kita try. So kita orang perbagaikan lagi lah. Ini yang kemeja ni. Ni kemeja ni. Kemeja yang ditukar. Wah. Fariha duduk bilik-bilik dia nak tak tengok dia explore kan. Okey, jadi bagaimana caranya untuk mereka yang ingin membeli segala pakaian ni? Boleh kontak kita dekat Instagram kita lah, Hashadi_. Hashadi mana? Tu Hashadi_. Jadi pembelian COD ke atau bagaimana? Tak pernah COD pun. Tak pernah COD memang semua ni. Ni boleh terbalikkan juga depan belakang. Boleh lah kalau ni kot. Tapi kosong je. Tak apalah. I suka yang kosong ni. Cik bagi idea. Bayar sikit bagi idea. Okey, maknanya ini Instagram kalian. Semuanya boleh di sini Okey, terima kasih Muhaimin dan juga Haris. Betul. Tapi memang tak ada talian darah Tak ada. Itulah muka sama. Ramai orang cakap. Okey. Terima kasih kepada kalian berdua dan insya-Allah semoga inovasi ini menjadi pembangkit juga kepada remaja, pelajar-pelajar lain juga kan. Mungkin ada masa yang terluang tu untuk kita inovasi pakaian yang mungkin kita nak buang ke, yang sayang ke, kita boleh inovasikan menjadi beg macam ni. Maknanya kalau kita ada pakaian lebih, jual kat kalian ke apa bagi je lah kot. Ke macam mana? Kalau nak jual pun kan ada pakaian lebih boleh ke? Boleh je. Boleh kontaklah kita. Pergi kat Instagram nanti Jual. Jual. Timbang kilo. 5 kilo. Okey, terima kasih ucapkan. Kita nak berehat seketika. Fat, lepas ni kita nak makan mi kolok. Oh, ni Sarawak loba. Ni. Mi kolok loba. Macam mana tu Itulah. Loba tu apa? Loba tu loba. Loba. Okey. Mungkin nama kita tak tahu semuanya apakah mi kolok loba itu semua lepas ini di MHI. Ya, macam mana perasaan sebab berlari 50 meter dalam masa 5 saat? Praktis semalam dah. Baik, kita bersama dengan ini dia. Kita baru tadi kita cakap apa tu? Mi kolok loba. Selalu dengar mi kolok je. Loba tu apa? Loba tu ada penuh maksud Apa maksudnya? Kita nak buat something yang unik. Okey. Loba tu maksudnya lebih. Lebih? So apa yang lebih? Macam ekstra. Ekstra. Dia bahasa Sarawak. Bahasa Sarawak, loba. Kita kenalkan dulu. Ya. Kita bersama dengan Encik Redzul Razon. Pemilik lah atau pengasas lah founder lah dan mungkin boleh perkenalkan ni rakan-rakan ni Chef Chen dan Chef Miza. Semuanya dari Sarawak. Dari Sarawak, Kuching, pure asli. Semua Kuching. 13. Kuching Sarawak. Apa yang 13? IC Sarawak. Oh, IC 13. Itu 13 Sarawak. 13. Okey, distrik 13. Bau dia ni dah ada bau. Dah ada bau Okey, apa yang istimewanya mi kolok loba? Istimewa mi kolok loba ni kalau nak tengok di pasaran makanan Sarawak di Semenanjung, mostly sama. Okey. Kenapa saya panggil loba? Saya cuba lebihkan. Okey. Loba maksud ekstra. So saya akan bagi daging, ayam dan udang. Lebih. Wow. Itu yang dapat nama mi kolok loba. Selalu kita makan ayam je. Betul. Dia pilihan sama ada ayam ataupun daging. Ataupun ayam campur daging. So, tapi yang ni hari ni kita buat loba sebab ekstra udang. Maksudnya ketiga-tiga tu ada dalam dalam satu mangkuk mi untuk hari ni. Untuk itu kalau yang loba tu harga pun istimewa lah. Istimewa lah. Tapi tak seloba yang you sangka lah. Okey. Berapa yang tidak seloba itu? Kita anggarkan dalam 1890 per bowl. Sebab ada udang. Udang laut Udang fresh. 1890. 1890. 1890. RM18.90 lah. Ya, lebih kurang lah. Oh, RM18.90. Lagi satu istimewanya mi hari ni kita nak tunjukkan pada semua penonton. Mi ni merah. Mi merah? Mi warna merah. Oh
ya? Selepas direndam? Selepas kita celur dengan air panas dan kita toskan dengan kita panggil ni lah, ni sos gula apung Gula apung ni dari Sarawak. Gula apung betul-betul yang ada kedai tu. Kita infuse dengan gula apung. Gula apung ni all the way daripada Sarawak. Rasa apa ada? Dia rasa lemak-lemak. Dia tak manis macam gula Melaka biasa, tapi ni gula asli Sarawak lah. Maksudnya dari sebegini kejadiannya jadi sebegini. Kita masak, kita infuse, kita buatkan sos, ada sikit black pepper, untuk rasa pedas-pedas, lemak manis. Kalau di Sibu terkenal dengan mi kolok merah lah. Jadi saya bawa di Semenanjung untuk perkenalkan untuk semua. Wow. Cik Rezul terangkan pun kita dah rasa lobar sangat ni. InsyaAllah. Saya nak udang tu. Okey, sekarang ni mungkin Cik Rezul boleh terangkan apa yang sedang dilakukan. Lepas proses celur tu, kita make sure mi dia tak putus lah. Celur, ada teknik kenapa tak putus? Sebab people tahu mi ni daripada Sarawak. Dia sprinkle noodle, bukan mi wantan, bukan mi biasa, mi special daripada Sarawak. So kita celur dengan air panas, make sure air panas ni betul-betul menggelegak. Kena menggelegak dulu. Kita toast, kita celur dalam air sejuk. Baru dia firm. Baru kita toast dengan kita punya special sauce gula apung ni lah. Gula apung dengan black pepper. Jadilah mi tu merah. Kalau kat tempat lain, mostly dia akan buat mi kolok original yang putih. Yang putih tu mi kolok asli lah. Angin. Lobar ni. So saya buat yang merah ni. Special lah. Rasa dia? Rasa dia pedas-pedas manis. Pedas-pedas manis. Pedas-pedas manis. Ni kalau kita tengok dia jauh ni pun macam siapa yang kan ni Korean dia, ni tu. Macam Korea tapi bukan yang spicy tu kan. Apa nama? Ramen. Yang challenge tu bukan ini lain macam ni dia punya ni. Daging tu istimewa sebab saya pakai bahagian strip loin. Bukan lagi bahagian biasa. Memang hidangannya sebegitu. Sebab saya nak buat kelainan. Bila orang cakap satu mi kolok ni, semua sama. Betul. Resipi sama. Rasa perhidangan pun sama, lebih kurang. Saya cari kelainan lah. Kelainan. Itu sup dia. Itu sup dia. Yang lain ni semua dah direbus lah. Dah direbus. Awal dia. Bawang goreng pun saya pakai bawang goreng asli, tak pakai yang instant. Sebab nak memastikan dia punya rasa tu. Dapur Puro. Nama pun dia macam Dapur Puro pun ada maksud juga. Maksudnya apa tu? Puro ni maksud dia comot, bahasa Melayu Sarawak. Comot. Sebab kami jadi, bermula dengan store 3, Daif. Jadi kami kekalkan lah. Kekalkan. Dan dibawa kita maintainkan nama dia. Di mana lokasinya? Bukit Puchong. Bukit Puchong. So Dapur Puro. Kita ada Facebook dan Instagram lah kalau dah lama dah buka Dapur Puro? I think this November will be our 3rd years lah. 3rd years. Tahun ketiga. So inilah chef utamanya? Chef utama. Chef ni betul lah. Dari tadi dia buat je. Dia kisah apa kita cakap apa kat sini. Sehari berapa ramai tak? Kan dia ada cara juga. Okey, tunjukkan caranya. Sebab saya paling dekat, tunjukkan cara. Tapi yang laparnya saya chef. Sup ni kita hirupkan, bukan sup kena letak ke dalam, bukan tuang. Oh. Lepas tu dia ada pilihan sos nak apa kicap. Sebab mi tu bila tak sup dia kembang. Okey. Caranya? Okey, kita mulakan dengan Fariha. Macam mana yang chef ajar tadi awak kena aplikasikan. Masuk sini. Letak masuk situ. sambal tu. Ada tertibnya makannya. Lepas tu? Sambal. Bukan apa, tadi dia dah penat beli beg. Beli beg kat dalam. Penat shopping, kita makanlah pula. Makan pula. Komplit dia awak pagi ni. Dia kena, orang perempuan jangan makan dulu baru shopping. Betul. Kita shopping dulu baru makan. Lepas tu tak? Tengok, chef pun. Chef pun macam tu juga? Tadi kata sup tu hirup. Lepas makan kita hirup sup. Hirup sup. Sebab bila kita letak sup dalam mi tu, dia hilang, dilutekan rasa mi yang dah diletak pencah. Itu tujuan dia. Tujuan kita hirup selepas tu bagi rasa sup tu. Untuk dia lancarkanlah masuk. Macam mana? Dia lembik, dia kembang. Chef, saya punya dah siap ke chef? Dia sebenarnya tak ada salah betul tak ada betul, tak ada salah. Mostly orang Semenanjung suka letak sup dalam mi sebab dia dah biasa makan mi celur, mi sup macam tu kan. Dia dah biasa supi-supi ni kan. Tapi kalau Sarawak punya mi ni kalau boleh kita galakkan sup tu minum yang penghabisan. Kemudian. Masa mula-mula buka ni kan, makanan Sarawak ni macam mana? Feedback orang ramai, respon orang ramai. Macam yang semua tahulah, kita cuba buat yang asli, kita kekalkan yang asli. Dari sana kita tangkap kita punya clientele. So dari sana kita maintain, lepas tu kita bagi yang terbaik. Sebab makanan Sarawak ni tak banyak pada mulanya. Betul. Tapi sekarang ni dah banyak. Semakin diterima, semakin mainstream lah. Mainstream. Terima kasih banyak.
Apa lagi hidangan yang dibuat? Selain mi kolok, saya ada laksa Sarawak lah. Wajib laksa Sarawak. Bihun melacan. Bihun apa? Bihun melacan. Melacan? Bihun melacan ni yang terkenal di Sarawak lah. Dia goreng sekali ke apa? Tak, dia berkuah. Oh. Dia belacan base, sotong kembang. Itu makanan utama di Sarawak lah. Itu apa mi apa? Mi bihun belacan. Bihun belacan. Antara yang terkenal di Sarawak. Selain mi kolok dan laksa, bihun belacan juga terkenal. Okey. Chef kalau yang ni chef berapa tahun dah? Yang mana? Pengalaman Tak chef. sampai dekat ini semua tak boleh tak kira dah. Uncounted lah. Uncounted lah? Because dari kecil dia orang ni dah biasa dengan mi kolok kan. Okey, kenapa? Memang jual benda ni. Tu baru nak tanya tu, kenapa memilih untuk menceburkan diri dalam Kita perniagaan? kekalkan apa yang dah ada dalam diri ni. Okey. Kepandaian yang tak perlu belajar Dicari di tempat lain. Perlu. Wow, mantap. Kita teruskan Sehingga legasi. menjadi inilah sumber pendapatan. Alhamdulillah. Cara pegang sudu dah macam orang Sarawak lah. Cara pegang sudu tu. Ya ke? Oh, tapi betul lah dia macam pedas-pedas. Ni memang lain mi kolok ni. Kalau you tengok sambal pun istimewa kerana saya pakai kicap daripada Sarawak. Semua daripada Sarawak ni? Dari Sarawak. Kicap bawa Tong lah. Nam. Itu yang membezakan sambal Kicap di apa? Tong Nam. Tong Nam. Kicap terkenal, kicap legend di negeri Sarawak. Dia memang hanya ada di Sarawak? Hanya di Sarawak. Wow. Maknanya setiap bulan memang ambil barang kat sana lah. Dari sana, dari sana. Tak boleh pakai kicap sini, lain rasa. Rasa dia berbeza sikit. Ya. Rasa berbeza. Kalau boleh saya Tapi masa kekalkan. PKP tu macam mana kalian ni? Stok tak ada masalah. Ya. Tak ada masalah. Kita dah arrangekan lah. Hantaran semua. Okey. Yang ni ada mi kolok biasa ke juga? Kita ada mi kolok original, mi kolok biasa. Selain itu kita ada mi kolok kicap dan mi kolok merah ni yang sekarang tengah in lah. Oh, kalau original dia putih. Warna putih. Putih. Lauk-lauk dia sama juga. Boleh pilih daging atau ayam ataupun campur. Okey. Tapi untuk hari ni saya buat mi kolok loba ni. Loba ni campur semua. Campur semua sekali. Oh, itu yang loba dia. Ni kalau macam orang nak tempah macam you all boleh, buat boleh. catering ke? Ada kita buat catering lah 30 ke atas kita boleh buat catering. Pekerjanya berapa ramai, Syah? Ada 6 orang. 6 orang. Dan ni bawa 2 je lah? Bawa 2. Ini memang portion kalian kalau di restoran? Setiap mi kita timbang. Oh ya? 100 ke 120 gram. Kita nak avoid Besar ni, banyak apa-apa ni. saja nanti yang kemudian hari kan kata mi ni sikit tu banyak. Jadi kita timbang. Oh, timbang dulu kemudian baru jadikan satu hidangan. Kan tadi kita gulung tu dah siap timbang. Maksudnya kena buat satu-satu lah. Satu-satu. Kebiasaannya sehari berapa banyak order ni, Chef? Kalau hari biasa 80 mangkuk easily. 80 mangkuk. Mudah saja 80 mangkuk Hari Minggu cuti umum memang 100.5. Okey. InsyaAllah. Jadi Tapi kalau sambutan. pergi Sarawak, pagi-pagi sarapan mi kolok. Betul? Di Sarawak Betul? 3 menu. Sarapan pagi, mi kolok, laksa dan mi bihun belacan. Mi Jawa pun antara yang makanan utama lah breakfast. Okay, kita boleh kongsikan IG kalian. Okey. Siapa yang berminat ni, ini dia. Just follow kami di Facebook Dapur Puro dan Instagram Dapur Puro. Dapur Puro. DAPO, Dapur. DAPO? PURO, Dapur Puro. Dapur Kami Puro. terletak di Bukit Puchong lah. Di Bukit Puchong. Bukit Puchong. Setakat ni satu sajalah. Satu saja. InsyaAllah in future. Betul? Mana tahu nak jadi partner kan? Betul. Saya perlukan ramai lagi orang Sarawak datang sini. Tapi mula-mula memang niat nak jadi partner. Tapi tengok baju kat dalam tu saya tak jadi partner. Kenapa? Kenapa? Ni boleh partner dengan Fariha. Kita partner. Tak boleh, saya tak boleh. Saya tak boleh. Dia patut rasa bertuah. Saya merah lain. Patut rasa bertuah. Dia merah lain. Dengan champion. Okey, kita lupakan yang tu. Kita lupakan yang tu. Terima kasih banyak-banyak. Sup ni rasa dia lain sikit Okey, sup saya ni saya buat special dan unik sebab base dia sayur. Sebab kita di saya ingat ayam. Sebab kita kat KL ni ada masyarakat India Cina kan. Jadi saya buat vegetarian. Jadi saya buat satu sup sayur. Saya ingat Tapi ayam saya lebihkan rahsia istimewa dalam tu. Apa rahsia? Rahsia tu tak boleh bagi tahu lah. Chef, satulah sikitlah rahsia. Dia banyak herbs. Bayangkan Banyak kalau banyak herbs. banyak herbs. Saya ingatkan macam kan kita makan nasi ayam tu. Boleh bayangkan tak macam ayam tu kan kalau ada ayam yang tu kan ada air dia kan kita makan rasa macam tu. Tapi dulu kami di Sarawak kalau mi kolok ayam sup dia ayam. Mi kolok daging sup daging tapi masa tak mengizinkan saya buat satu sup saja, sup sayur untuk buat yang boleh cater semua. Buat semua. Tak sangka ianya daripada sayur-sayuran. Ini untuk orang perempuan okeylah sebab dia banyak herbs kan. Makan ni keluar kedai mudah. Tadi chef kata kalau nak lagi sedap hirup. Pegang mangkuk tu.
Ini lepas shopping lainlah. Belum habis shopping tu. Oh, tapi betul lah perempuan kata nak memikat ni perlu mula dari perut kan? Betul. Okey, terima kasih banyak ketiga-tiganya akan sudi berkongsi dengan kami. Ni mi kolok loba yang Terima paling kasih juga istimewa saya pernah rasa. kerana menjemput kami Dapur Puro di program. Harap lepas ni kalau kami jemput lagi baju lain pula ya. InsyaAllah. Tak apa, merah tu kekalkan. Boleh. Sebab apa nama RED, Red Zone. Oh, iyalah. Merah kekalkan merah yang lain. Merah yang lain. Sarawak pun boleh merah juga kan, Syah kan? Sebab tu kalau kita tengok saya punya chopstick tu, merah, hitam dan kuning. Warna negeri Sarawak. Itu saya sokong. Terima kasih banyak, Syah. Terima kasih. Nanti kita datang. Boleh, insyaAllah. Cam muka kami. Boleh. Biasa kami shopping kat Bukit Puchong tu. Ni. Oh, tak pernah nampak. Tak pernah nampak. Oh, jangan main-main. Baik, supaya kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita nak bersama dengan Azam tu. Azam dan Syaril. Kita nak berbicara mengenai karier mereka dan pastinya single-single terbaru mereka. Tapi kita makan dulu lah. Makan dulu, lepas tu kita nak sambung shopping. Ngirup. Kenyang. Wah. Untunglah kenyang. Awak belum kenyang. Awak itulah siapa suruh ikut shopping sangat. Tak, sebab nak jaga beg yang saya nak ada di makan je. Come on. Baik, kita bersama dengan Azam dan Syaril. Terima kasih bersama dengan kami pagi ini. Terima kasih. Sebaya kan? Rakan sebaya lah. Rakan sebaya. Rakan lah ya. Rakan. Alhamdulillah. Rakan. Rakan. Alhamdulillah. Ni live ni. Jawab betul-betul. Okey. Lagu yang tadi kalian nyanyikan tadi adalah duet pertama lah. Pertama kalinya berduet dengan Syaril kan? Duet yang lagu pertama lah. InsyaAllah kalau ada fan request, mungkin ada single lagi. Macam mana boleh idea tu nak idea untuk bersama-sama ke memang bersama-sama bukan baru keluar lagu? lain lah. Kita faham sangatlah macam ni. Tak pandai cover lah Syaril. Aduh. Apa je yang kalian bincang semalam tak jadi ni? Okey, idea asal daripada management lah, label kami sendiri yang menyatukan kami dalam sebuah lagu. Tengok. Ke dah ditakdirkan dah ini takdirnya. Syaril lah, Syaril jawab pula lah. Syaril macam mana Syaril? Betul lah, diaturkan oleh label untuk berduet sebab kita orang pun dah lama dah under label yang sama. So bos kita orang macam plan lah untuk duet. Tapi Syaril memang dah lama nak menyanyi dengan Azam kan? Okey, sebenarnya dah berkenalan lama lah. Dah kenal lebih kurang each other. 5 tahun lah kami berkenalan. Tapi pernah tak kalian berdua macam cuba-cuba berduet dulu lagu cover? Tak pernah. Tak pernah? Ni pertama kali? Pertama kali. Selepas ada lagu duet ni baru kita macam duet cover. Kita orang selalu ada show sekali tapi tak pernah nyanyi satu. Tak pernah nyanyi bersama. Pernah dalam event yang sama, tidak di pentas yang sama. Betul. Okey, bagaimana perkembangan kalian daripada lagu ni selepas PKP ni? Bagaimana perkembangan masing-masing? Azam? Sekarang Azam baru lepas graduate daripada Aswara. Okey. Tahniah. Alhamdulillah. Tengah pelajar terbaik tau. Ya. Pelajar terbaik, vokal terbaik. Alhamdulillah. Dahsyat Azam. Okey, lepas tu sekarang kami tengah promo single ni lah. Saya pun nak bina balik nama saya. Ya. Tapi alhamdulillah untuk promosi lagu ni kabarnya untuk rakaman klip videonya dibuat sebelum PKP. Ya. Sebelum PKP. Jadi senanglah untuk perancangan dan promosikan ya. Awak dah macam guru besar mereka. Saya Aswara. Saya Aswara. Itu Aswara. Saya yang mengajar vokal. Baik. Nampak ciri-ciri. Syaril perkembangan. Okey, kalau Syaril pula, Syaril fokus full time lah menyanyi. Lepas ni insyaAllah kalau ada perancangan, macam ada rezeki, kita orang dalam perancangan untuk hasilkan single Syaril, single baru. Sebab yang paling latest 2 tahun lepas lah single Syaril, so kena. Susah tak berduet bersama? Nak kata susah tu tak sebab kami dah kenal lama. Chemistry pun dah. Nak mewujudkan chemistry tak adalah. Memang dah terwujud kat situ lah. Dah terwujud kot. Bersembut kita bersembut. Kalau ada perancangan masa depan, kita panggil ni balik. Betul kita selama masa pandang. Awak tunggu nanti ni. Sekarang ni kami banyak nampak macam pandang pecuik-cuik pandang. Macam jangan terlepas cakap. Jangan terlepas cakap. Jangan. Okeylah, jujurlah kan. Macam mana sebenarnya ni? Hubungan kawan rapat. Tapi sekarang ni fasa PKPP tau. So rendah sikit lah kalau nak apa-apa. Murah lah nak apa. Dia bagi. Tapi respon orang ramai tentang lagu ni macam mana?
Alhamdulillah setakat ni fans saya sangat suka sebab saya ni first time duet kan. Sebelum ni saya tak pernah nyanyi pun dengan Cheryl. Minat Cheryl pun sama juga. Sama juga. So, kita orang. Kenapa semua pandang? Okey. Kita nak bercakap kali pandang. Kau pandang Syam tengok ni susah pula kata Julin. Okey, macam ni. Cheryl, saya nak tanya satu soalan ni sebab awak sekarang saya baru tahu umurnya 23 tahun. Tapi dalam banyak-banyak video sebab saya tengok video Cheryl nyanyi kan dengan Flow 88 pun ada juga. Selesa menjadi gadis sekolah ni video klip ni pun perwatakan sekolah juga. Dia mungkin orang macam mana nak cakap dia sebab dah biasa. Azam. Saya tanya Cheryl kan. Dah terbiasa kot sebab daripada perasaan lagi. Perasaan single Cheryl. Dalam muzik ayat tu macam lain. Dah terbiasa pandang Azam. Single perasaan Cheryl. Dalam muzik video tu Cheryl jadi budak sekolah. So mungkin daripada situ orang tapi macam nampak Cheryl pun macam dah sekolah. Patut hari ni buka sekolah. Patut pergi sekolah. Kena pergi sekolah ni. Makin lama makin merah muka Cheryl. Lepas ni apa perancangan kalian pula? InsyaAllah kami akan teruskan promosi lagu ni. Kalau ada rezeki lagi, kami akan keluar single. Masing-masing single masing-masing. Single masing-masing lah. Masing-masing. Itu kehendak daripada label lah. Okey. Kita melihat sebab kalian pun dalam setiap muzik video pun macam ni kan berlakon sekolah. Ada perancangan untuk menceburi bidang lakonan selepasnya? Azam memang pelakon. Asal pelakon. Asal pelakon tapi tiba-tiba macam mak. Macam mak. Anak saya ni memang pelakon. Ini pengetua. Ini pengetua. Saya nak jadi apa? Silakan. Pada asalnya saya keluaran daripada program reality. Lepas tu saya banyak cuba bakat bidang saya dalam bidang lakonan. Jadi orang banyak nampak saya berlakon budak kecil lah selalunya. Sekarang bila dah besar, kalau nak berlakon budak kecil lagi, orang tak besar ke Mamat ni kan? Dalam ni pun budak sekolah juga. Ini merupakan salah satu episod daripada Rusa After Class. Sinambungan. Jadi lagu kami, MV kami ni adalah cebisan final episod Rusa After Class. Kat YouTube, Rusa Music. Jadi kalau nak tengok macam mana kami boleh... Lagu ni actually mengisahkan tentang pasangan yang tak boleh bersama. Okey. Jadi nak tahu kenapa sebab dia kami tak boleh bersama, kena tengok episod. So jangan senyum-senyum macam tu kata. Abang faham sangat perasaan ni. Tak, saya pun tengah nervous sebenarnya. Cakap nervous saja. Tangan terlepas. Kita fahamlah kan. Kadang-kadang kita nak tapi kita tak dapat apa yang kita nak tu. Cheryl, bidang lakonan bagaimana? Cheryl. Tengok tadi boleh siap menangis semua tu. Belum lagi kot. Sebab Cheryl tak ada minat kot. Tapi passion tak memang berminat. dalam bidang nyanyian lah. Ya, dan fokus nyanyian dulu kot. Tapi muzik video ni susah tak? Sebab tak ada minat. Kena buat juga berlakon. Susah lah juga. Sebab banyak scene menangis kan. Susah nak keluarkan air mata. Siapa yang shoot sekali tu tahulah dia punya struggle tu. Berapa lama nak menangis tu? Dia nangis betul ke apa? Betul? Nangis betul lah. Betul-betul. Hebatlah tu pelakon boleh menangis betul-betul. Pelakon Tapi yang betul-betul lama lah bagi seorang pelakon, pelakon yang betul-betul kadang-kadang pun kena letak titisan air kan untuk nak Ni macam tenaga pengajar pula. Kan? Kan cakap ni dengan tangan kat belakang. Awak memang dah kenal lama ke? Macam ada cakap kan. Okey, jadi Cheryl, lagu ni harapan terhadap lagu ni, single ataupun lagu duet ni berdua ni. Okay, harapan semoga semua pendengar boleh terima lagu Apa ni dengan baik. kekuatan lagu ni? Kat mana awak rasa? Cheryl ataupun Azam? Kekuatan lagu ni? Cakap je. Kalian lah kekuatan. Kami lah. Kekuatan dia terletak kepada chemistry lagu ni lah. Sebab kami rekod lagu ni pun tak lama kan. Betul lah. Sekejap je dah ada chemistry. Memang ada ikatan. Saya rasa memang betul takut lah. je jawab. Memang kuat. Dia huruf tu terletak pada huruf K. K. Kalau tak ada K dia jadi uat. Uat. Baik. Ada K dia jadi kuat. Terima kasih kepada Azam dan juga Cheryl. Semoga berjaya. Terima kasih. Selepas ni ada showcase mana-mana ke? Selepas ada tak dalam Setakat rancangan? ni PKP tak ada. Belum lagi ya. Sebab ada follow nanti. Pengetua kita dah terima kasih lah. Terima kasih lah. Okey. Follow Instagram nanti. Sebenarnya siapa yang nyanyi? Cheryl. Lagu apa? Perasaan. Oh, ini lagu yang famous ni. Berapa juta dah kat YouTube? Betul. Terima kasih banyak kerana bersama dengan kami. Esok kita akan bersama lagi insya-Allah di MSI. Hanif dan saya juga dengan Ellie Iskandar. So, 3 jejaka tampan. 3 jejaka. Baik, jaga diri. Kekuatannya pada K. Silakan. Silakan, Cheryl.
Seringkali ku pandang tenang raut wajahmu, terasa seluruh raga larut dalam getar. Nyatanya hatiku musnah menahan perasaan. Entah berapa lama harus memendam rasa, bimbang keinginan hati, hanya sisa mimpi. Mampukah yang ku inginkan jadi kenyataan? Ku insan tak sempurna yang inginkan kasihmu, tapi dapatkah kau terima aku berbanding dia? Andai kau menolak cintaku, biarlah aku simpan perasaan ini darimu, kemas di dalam hatiku sendiri. Pedih cinta hadir tanpa diduga, akan ku harungi kesedihan ini. Ku insan tak sempurna yang inginkan kasihmu, tapi dapatkah